Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah harap anak-anak murid Ustazah semua berada dalam keadaan sihat semua. Okey, pada minggu ini pelajaran sirah Ustazah akan mengulang kaji pelajaran pertama yang bertajuk peristiwa sebelum kelahiran. Tajuk pelajaran yang pertama, Ustazah ulang kaji untuk minggu ini, peristiwa sebelum kelahiran. Okay. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad ni terbahagi kepada beberapa tajuk kecil. Okay, objektif yang perlu anak-anak tahu. Yang pertama, murid-murid mesti dapat menceritakan kisah macam mana nyawa Abdullah digantikan dengan 100 ekor unta. Okey, itu objektif yang pertama. Objektif yang kedua pada pelajaran pertama ni, yang kedua objektif dia murid-murid mesti memahami macam mana kisah Abrahah menyerang Kaabah. Okey, dan objektif yang ketiga, murid-murid dapat menceritakan peristiwa kewafatan Abdullah. Murid-murid dapat menceritakan peristiwa kewafatan Abdullah. Okay, sekarang kita masuk pula pada tajuk kecil yang pertama, iaitu tajuk dia nyawa Abdullah bernilai 100 ekor unta. Kenapa dekat sini kita tengok nyawa Abdullah tu dinilaikan dengan 100 ekor unta? Okay, pada tajuk kecil yang ini, dia banyak memberi pengenalan kepada Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ni? Okey, Abdul Muttalib ni kita tengok nombor 1. Abdul Muttalib ni adalah datuk kepada Nabi Muhammad. Abdul Muttalib adalah datuk Nabi Muhammad. Okey, yang kedua, Abdul Muttalib ni juga pemimpin kota Mekah yang amat disegani ketika itu. Abdul Muttalib adalah seorang pemimpin kota Mekah yang amat disegani ketika itu. Okay, yang ketiga, Abdul Muttalib ni tugas dia masa tu bertanggungjawab menguruskan makanan jemaah haji. Abdul Muttalib bertanggungjawab menguruskan makanan jemaah haji. Okay, yang keempat, Abdul Muttalib ni berbangsa Arab Quraisy. Abdul Muttalib berbangsa Arab Quraisy. Yang kelima, Abdul Muttalib pernah bernazar. Bernazar ni maknanya berjanji dengan Tuhan untuk mengorbankan seorang anak lelakinya. Bernazar ni berjanji dengan Tuhan untuk mengorbankan seorang anak lelakinya sekiranya beliau mempunyai 10 orang anak lelaki. Okay. Oleh kerana Abdul Muttalib dapat 10 orang anak lelaki, jadi Abdul Muttalib ni terpaksa mengorbankan salah seorang daripada 10 orang tu. Selain daripada 10 orang anak lelaki, Abdul Muttalib juga mempunyai 6 orang anak perempuan. Okey, bila Abdul Muttalib dah ada 10 orang anak lelaki, beliau terpaksa mengorbankan salah seorang daripada mereka. Anak-anak, sekarang kita tengok pula kisah nyawa Abdullah bernilai 100 ekor unta. Okey, kisah ni cerita tentang bagaimana nyawa Abdullah tu dinilaikan dengan 100 ekor unta. Okay. Tadi Ustazah ada katakan, Abdul Muttalib ni, dia pernah bernazar. Sekiranya bila beliau mendapat 10 orang anak lelaki, Abdul Muttalib ni nak korbankan salah seorang daripada mereka. Okay, jadi Abdul Muttalib memberitahu anak-anaknya tentang nazar beliau. Okay, anak-anak Abdul Muttalib yang 10 orang ni, terima saja apa kehendak bapa dia. Okey, bila undian dibuat untuk dipilih siapa yang terpaksa dikorbankan, Abdullah terpilih. Okey, Abdullah terpilih daripada 10 orang tu untuk dikorbankan. Okey, bila Abdullah terpilih, orang-orang Quraisy menghalang Abdul Muttalib mengorbankan Abdullah. Orang-orang Quraisy menghalang Abdul Muttalib mengorbankan Abdullah. Kenapa orang-orang Quraisy menghalang Abdul Muttalib mengorbankan Abdullah? Kerana Abdullah adalah anak yang baik. Jadi mereka menghalang
Abdul Muttalib mengorbankan Abdullah. Mereka tak sanggup tengok Abdullah tu disembelih. Okey, bila orang-orang Quraisy tidak bersetuju, jadi macam mana jalan penyelesaian dia? Abdul Muttalib ni pergi jumpa dengan seorang tukang telik. Jadi tukang telik tu kata, Abdul Muttalib ni terpaksa gantikan nyawa Abdullah ni dengan 100 ekor unta. Okey anak-anak, sekarang kita masuk pada tajuk kecil yang kedua, iaitu Abrahah menyerang Kaabah. Tajuk kecil yang kedua, Abrahah menyerang Kaabah. Okey, kita tengok dekat sini. Peristiwa ni berlaku pada tahun kelahiran Nabi Muhammad. Okey, berlaku pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, tapi masa tu Nabi Muhammad belum lahir lagi. Selepas Abraham menyerang Kaabah, baru Nabi Muhammad lahir. Siapa dia Abrahah tu? Kita tengok kat sini. Abrahah adalah Raja Negeri Yaman. Siapa Abrahah? Abrahah adalah Raja Negeri Yaman. Kenapa Abrahah nak menyerang Kaabah? Ya, kita tengok kenapa Abrahah nak menyerang Kaabah. Sebab menyerang Kaabah Abrahah kerana Abrahah iri hati terhadap sambutan orang ramai pada Kaabah. Okey, pada ketika itu orang memang ramai pergi ke Kaabah untuk menunaikan haji. Jadi Abrahah ni, Raja Negeri Yaman ni rasa sakit hati sangat. Rasa benci bila orang ramai suka pergi menuju ke Kaabah. Berjaya tak Abrahah menyerang Kaabah? Kita tengok kat sini. Abrahah hendak menyerang Kaabah dengan tentera bergajah. Okey, dia datang dengan tentera dia yang menaiki gajah. Tapi Abrahah ni tidak berjaya menyerang Kaabah tu kerana Allah mengutuskan burung ababil yang membawa batu yang panas dan menjatuhkannya ke arah Abrahah dan tentera bergajahnya. Jadi Abrahah ni tak berjaya menyerang Kaabah. Raja Abrahah dengan tentera tu mati bergelimpangan bila terkena batu yang burung ababil tu bawa. Semua tentera Abrahah dan gajah-gajah tu semuanya mati. Jadi Kaabah pun terselamat daripada serangan Raja Abrahah ni tadi. Okey, sekian saja anak-anak untuk minggu ini. Okey, tugasan yang perlu anak-anak lakukan pada minggu ini adalah Ustazah nak anak-anak print ataupun salin tentang Abrahah menyerang Kaabah. Print ataupun salin dalam buku tulis tentang Abrahah menyerang Kaabah. Okey anak-anak, selamat belajar. Mudah-mudahan kita akan bertemu semula di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.